Salam sejahtera, nama saya Jessie. Kumpulan saya iaitu kumpulan 4 terdiri daripada Nabila, Norifah, Jessie dan Octavia akan membenarkan tajuk Ibu Tumpang menurut perspektif sains dan pandangan ulama Islam. Pembenangan ini akan dimulakan dengan pengenalan dan konsep Ibu Tumpang. Setiap pasangan mempunyai hasrat semula jadi untuk memiliki anak dan keturunan. Namun begitu, bukan semua pasangan dapat merealisasikan hasrat tersebut jika salah seorang daripada pasangan tersebut mempunyai masalah kesihatan ataupun zuriat. Oleh itu, dengan adanya perkembangan ilmu dan teknologi, kaedah Ibu Tumpang telah dikenalikan untuk membantu pasangan yang mempunyai masalah tersebut. Ibu Tumpang menggunakan teknologi inseminasi buatan, iaitu pengambilan buatan yang dilakukan pada wanita yang menyewakan rahimnya tanpa melalui cara alami. Sebelum prosedur tersebut, kontrak atau perjanjian akan dibentuk terdahulu untuk memberi jaminan kepada kedua-dua pihak, iaitu wanita yang menyewakan rahimnya dan suami isteri yang menyewa. Selepas itu, penyewaan rahim dijalankan dan anak akan dikandung oleh Ibu Tumpang. Ovum dan sperma yang digunakan adalah daripada suami isteri yang menyewa rahim. Kemudian, anak yang dilahirkan oleh Ibu Tumpang tersebut akan diserah balik kepada suami isteri dengan status anak kandung dari segi undang-undang. Walaupun kaedah Ibu Tumpang memberikan banyak manfaat dan harapan kepada pasangan yang mempunyai masalah untuk memiliki anak, pelaksanaan khidmat tersebut tetap mencetuskan masalah dalam bidang hukum dan agama seperti masalah syarak dan nasab. Oleh itu, kajian ini haruslah dijalankan untuk mendapatkan kepastian hukum menurut perspektif sains dan ulama Islam. Saya akan menyerahkan pembenangan tersebut kepada rakan saya, Octavia. Octavia akan menyebutkan kewenangan berkaitan dengan Ibu Tumpang. Ibu Tumpang menurut pandangan sains dan teknologi adalah berkaitan dengan penyewaan rahim wanita. Penyewaan rahim wanita adalah salah satu pilihan kepada pasangan yang tidak berkemampuan untuk mendapatkan zuriat. Terdapat berbagai jenis kaedah Ibu Tumpang adalah seperti berikut. Yang pertama, penyewaan tumpangan, di mana pernik isteri disenyawakan dengan pernik suami dan kemudian dimasukkan ke dalam rahim wanita lain. Kaedah ini digunakan apabila keadaan isteri mempunyai pernik tetapi rahimnya dibuang atau kesesatan yang teruk atau faktor tertentunya yang lain. Yang kedua, pembekuan penyewaan tumpangan. Kaedah yang kedua ialah apabila benih yang telah disenyawakan akan dibekukan dan dimasukkan ke dalam rahim Ibu Tumpang lepas kematian pasangan suami isteri. Yang ketiga, penyewaan tumpangan dengan lelaki bukan suami, di mana benih isteri disenyawakan dengan benih lelaki lain, iaitu bukan suaminya, kemudian dimasukkan ke dalam rahim perempuan lain. Ini adalah disebabkan oleh isteri yang mempunyai halangan atau kesehatan pada rahimnya, tetapi dia memiliki benih yang baik. Yang kaedah yang terakhir ialah penyewaan tumpangan dengan perempuan bukan isteri, di mana benih suami disenyawakan dengan benih perempuan lain, kemudian dimasukkan ke dalam rahim lain. Faktor-faktor yang menyebabkan pasangan memilih kaedah ini apabila isteri tertimpa penyakit pada ovari atau rahim yang tidak mampu menanggung korban pada waktu kehamilan atau sudah menopause. Namun, amalan ini boleh memberi kesan kepada Ibu Tumpangan dari aspek kesehatan dan sosial jika tidak dipelihara dengan teliti. Antaranya adalah maklumat terbaik oleh kerana kesukaran untuk mendapatkan maklumat sosial dan klinikal terdahulu mengenai Ibu Tumpang. Selain itu, dari segi hak terhadap anak, apabila anak telah dilahirkan, akan ada isu individu yang bergerakkan untuk menjadi ibu secara sah dan menimbulkan isu hak penjagaan anak yang dikandung. Oleh itu akan ada kesan psikologi dan emosi, terutamanya Ibu Tumpang dan Ibu biologi. Mereka akan merasa terancam dengan ketidakjelasan prosedur seperti rawatan dan hak-hak penjagaan. Ibu Tumpang yang tidak akan merasa keibuan dan sayang terhadap anak akan menimbulkan kerisauan terhadap ibu biologi. Hal-hal ini boleh dielakkan dengan mewakili pengakhiran mengenai pasti dari pihak pekerja sosial perubatan dengan membuat penilaian mengenai Ibu Tumpang semasa berurusan dengan klien. Selain itu, pekerja sosial perubatan perlu peka dengan dinamik yang dirujuk dan permasalahan yang dihadapi oleh klien dengan berkalikan garis panduan
dan perundangannya dikuatkan oleh kerajaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Norifah Ilian binti Zraini dan saya akan meneruskan pembentangan dengan topik pandangan ulama dan hukum Islam berkaitan ibu tumpang. Pandangan ulama bagi ibu tumpang. Pada pendapat pertama iaitu menurut Muktamar Tajih Muhammadiyah pada tahun 1980, tidak dibenarkan menurut hukum Islam sebab menanam benih pada rahim wanita lain haram hukumnya sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat menyirami airnya ke ladang orang lain. Demikian pula diharamkan kerana pertama, pembuahan semacam itu termasuk kejahatan yang menurunkan martabat manusia dan yang kedua ialah merosak tata hukum yang telah dibina dalam kehidupan masyarakat. Untuk pandangan ulama yang kedua iaitu hasil sidang Lembaga Fiqh Islam OKI 3 di Yordania tahun 1986 memutuskan bahawa sewa rahim itu adalah haram hukumnya dan dilarang mutlak bagi dirinya kerana akan mengakibatkan percampuran nasab dan hilangnya keibuan dan halangan-halangan syar'i lainnya. Dan begitu pula tidak dibenarkan menitipkannya ke dalam rahim isteri yang kedua, ketiga dan seterusnya bagi yang pro-poligami. Untuk pandangan ulama yang ketiga iaitu Profesor Dr. Said Agil Hussein Al-Munawwar. Beliau berpendapat meskipun sewa rahim ada manfaatnya, namun keburukan atau masfadah yang diakibatkan jauh lebih besar daripada manfaatnya. Di antara keburukannya adalah akan menimbulkan kacaunya status anak. Bahaya lainnya adalah persengketaan yang akan timbul antara kedua ibu. Oleh kerana itu, beliau berpendapat bahawa hukum penyewaan rahim tidak dibenarkan iaitu haram. Dari pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan, hukum haram yang terdapat dalam sewa rahim dapat ditinjau dari beberapa segi, di antaranya dari segi sosial, dapat menarik ke taraf kehidupan seperti haiwan dan pencampuran nasab. Segi etika, bahawa memasukkan benih ke dalam rahim perempuan lain hukumnya haram berdasarkan hadis Nabi serta bagi seorang wanita boleh menimbulkan hilangnya sifat keibuan dalam masyarakat. Untuk hukum dan dalil Islam bagi ibu tumpang pula, ulama-ulama seluruh dunia bersepakat mengharamkan kaedah ibu tumpang. Perkara ini diputuskan oleh Badan Fatwa Dunia seperti Majma' Al-Fiqh Al-Islami di Arab Saudi dan juga Majma' Al-Buhud Al-Islamiyah di Mesir. Majma' Al-Buhud Al-Islamiyah melalui fatwanya telah dikeluarkan melalui Dar Al-Ifta Al-Misriyah menyebut bahawa menyewa rahim hukumnya adalah haram pada syarak. Fatwa Majma' Al-Buhud Al-Islamiyah telah mengeluarkan keputusannya pada 29 Mac 2001 yang mengharamkan penyewaan rahim. Para ulama fiqh kontemporari juga sepakat mengenai keharamannya. Salah satu sebabnya adalah kerana tidak dapat dipastikan siapa ibu yang sebenarnya bagi bayi itu disebabkan terdapat pihak ketiga iaitu pemilik rahim yang disewa. Sehingga timbul permasalahan tentang siapakah yang lebih berhak menjadi ibu bayi itu. Permasalahan terjadi antara penderma ovum dengan ibu tumpang mengenai siapakah layak menjadi ibu kepada anak tersebut. Adanya perselisihan dan perdebatan yang besar seperti ini bertentangan dengan tujuan dan maksud syariat Islam yang meraihkan kestabilan, ketenteraman dan menghilangkan pertikaian atau membatasinya kadar yang selayaknya. Badan Fatwa Tempatan juga turut mengeluarkan fatwa mengenai isu ini. Antara badan fatwa negeri di Malaysia yang mengharamkan penggunaan khidmat ibu tumpang ini adalah sebagai contoh, Mesyuarat Jawatan Kuasa Perunding Hukum Syarak Negeri Pahang kali kedua pada tahun 2008, pada 11 hingga 12 Jun 2008 telah membuat keputusan bahawa hukum menggunakan kaedah ibu tumpang untuk mendapatkan zuriat adalah haram walaupun sperma dan ovum atau selain daripada keduanya diambil daripada pasangan suami isteri yang sah kerana berlaku kekeliruan dari sudut nasab anak. Sumbangan sperma, ovum, embrio, rahim oleh pihak ketiga atau penggunaan lain-lain kaedah adalah haram di sisi syarak. Antara hujah dan keterangan yang diberikan oleh Majlis Jawatan Kuasa Fatwa Pahang adalah seperti berikut. Tidak ketentuan nasab merupakan aspek yang paling besar dalam kelahiran seorang bayi yang dikandung oleh ibu tumpang. Seorang ibu tumpang berbangsa Inggeris berkulit putih misalnya boleh melahirkan seorang bayi yang berbangsa Negro yang berkulit hitam atau sebaliknya. Perkembangan dunia perubatan di bidang teknologi rawatan kesuburan lagi bagi membantu reproduksi walaupun hanyalah daripada ibu tumpang sahaja, namun ternyata boleh menyebabkan kecelaruan sistem kekeluargaan dan keturunan.
Jawatan Kuasa Fatwa bagi Negeri Selangor pula telah mengeluarkan bahawa penggunaan khidmat ibu tumpang adalah diharamkan. Ini dapat dilihat melalui keputusan tersebut yang menyebutkan menggunakan kaedah khidmat ibu tumpang untuk mendapatkan zuriat adalah diharamkan oleh Islam walaupun sperma dan ovum adalah diambil daripada pasangan suami isteri yang sah kerana ia akan menyebabkan berlakunya kekeliruan nasab anak yang akan dilahirkan. Sekian itu saja daripada saya. Saya akan menyerahkan pembentang ini kepada rakan saya seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya akan membentangkan topik berkenaan status anak yang dilahirkan melalui khidmat ibu tumpang. Menurut Ahmad Zabidi, dari segi undang-undang, anak yang dilahirkan dan dikembalikan kepada suami isteri adalah sah dan dianggap sebagai anak mereka sendiri. Oleh itu, status anak dari segi undang-undang tidak menjadi masalah. Adapun status anak dari segi agama pula menjadi lebih kompleks kerana para fuqaha mempunyai pandangan masing-masing atas khidmat ibu tumpang. Menurut jumhur ulama di kalangan muassirin, tidak membenarkan mana-mana kaedah dalam perkhidmatan ibu tumpang atau dalam kata lainnya, penggunaan kaedah ini adalah haram bagi mendapatkan zuriat. Adapun status kepada anak hasil daripada khidmat ibu tumpang merupakan anak zina. Para fuqaha menyokong pandangan ini dengan berhujah kepada 3 perkara, iaitu yang pertama iaitu Al-Quran. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Mu'minun ayat yang kelima. Maksudnya, dan mereka yang menjaga kehormatannya kecuali kepada isterinya atau hamba sahayanya, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Yang kedua adalah hadis. Diriwayatkan daripada Ruwaifi' bin Thabit Al-Ansyari radhiyallahu anhu, saya bersama Nabi SAW dalam peperangan Hunain. Rasulullah SAW berdiri di antara kami dan beliau berkata, tidak dihalalkan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyiram air maninya di rahim perempuan yang tidak halal baginya. Yang ketiga, kaedah-kaedah fiqh. Asal hukum hubungan badan, yakni kemaluan, adalah haram. Jadi, hubungan badan tidak dibolehkan tanpa diawali oleh akad nikah yang sah. Jangkaan hasil kajian. Dengan adanya kajian ini, sasaran ditujukan kepada kejelasan terhadap hukum penyewaan rahim wanita, iaitu khidmat ibu tumpang, dan pandangan menurut ulama Islam berkenaan khidmat tersebut. Majoriti pandangan ulama menjurus kepada hukum haram untuk menggunakan khidmat ibu tumpang bagi mendapatkan zuriat. Sekian, terima kasih.